Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Nuruddin bin Ahmad, nombor metrik 23440094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amir Fadil bin Amir Hamzah, nombor metrik 23440096. Nama saya Ikhwan Mukhlis bin Azmi, nombor metrik 23410084. Ismi Ahmad Fayyad bin Muhammad Zaid, nombor metrik 23410085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang kita telah belajar, jenayah kola putih dan jenayah kola biru adalah dua jenis jenayah yang berbeza. Yang mana jenayah kola putih iaitu jenayah yang melibatkan orang-orang ternama seperti orang-orang dalam kerajaan yang mempunyai kuasa, seperti peguam bela seperti doktor dan sebagainya. Berbeza pula dengan jenayah kola biru, iaitu yang kita boleh didefinisikan sebagai orang-orang yang ataupun pekerja-pekerja bawahan biasa yang bekerja di sektor kilang-kilang, yang bekerja menjadi kuli-kuli bangunan dan sebagainya. Seperti mana yang dimaklumkan dari awal, jenayah kola putih dan jenayah kola biru adalah dua jenayah yang berbeza. Sebagai contoh, perbuatan-perbuatan seorang yang tergolong daripada jenayah kola putih, iaitu seorang peguam yang mana mereka meluluskan sesuatu permohonan dengan cara klien mereka yang menghulurkan sejumlah wang yang begitu besar untuk mereka meluluskan perkara yang tidak patut diluluskan. Seterusnya adalah dalam sektor kerajaan pula, seperti penyelewengan dana, penyelewengan duit rakyat, penyelewengan dana-dana kerajaan seperti yang berlaku ke atas bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Razak yang terlibat dalam kes skandal 1MDB yang menyeleweng duit rakyat yang begitu besar, iaitu berbilion-bilion ringgit. Seterusnya adalah jenayah kola biru, iaitu seperti pekerja-pekerja kilang yang melakukan sesuatu jenayah yang seperti mana mencuri barang-barang daripada majikan, daripada syarikat, ataupun melakukan jenayah seperti vandalism, iaitu seperti merosakkan harta benda majikan, merosakkan harta benda yang melibatkan barang yang melibatkan tentang syarikat tersebut. Yang mana dua jenayah seperti ini, iaitu jenayah kola biru dan jenayah kola putih, memberi kesan yang berbeza kepada setiap individu, setiap masyarakat masing-masing. Banyak faktor yang terjadinya jenayah-jenayah seperti ini, iaitu antaranya adalah faktor rakan sekerja ataupun faktor kurangnya disiplin ataupun kurangnya tahap pemikiran yang dipunyai seseorang individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sedia maklum, hari ini saya ingin membicarakan tentang kesan jenayah kola putih dan biru. Kesan jenayah kola putih dan biru merujuk kepada perbezaan dalam cara jenayah dilakukan dan dilihat oleh masyarakat. Jenayah kola putih ini melibatkan kesalahan yang dilakukan oleh individu atau syarikat dalam konteks perniagaan atau profesionalisme, seperti penipuan kewangan ataupun rasuah.
Sementara jenayah Kuala Biru pula melibatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang lebih kasar seperti pencurian, rogol atau keganasan jalanan. Persepsi sosial dan pengakuasaan undang-undang terhadap kedua-dua jenis jenayah ini berbeza, seringkali berbeza. Penjenayah Kuala Putih akan menjalankan perniagaan mereka dari belakang sumber mereka dan syarikat mereka. Kesan jenayah Kuala Putih negara ini akan mempengaruhi prestasi kewangan negara, prestasi kewangan organisasi. Jenayah ini bukan sahaja melibatkan orang yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi kewangan negara. Sekiranya jenayah ini dibiarkan berlanjutan, ia akan memberi kesan negatif terhadap negara, terhadap operasi negara dan kemampuan agensi penguatkuasa undang-undang untuk mengurus dan menyiasat kes ini. Contohnya, ia akan melemahkan keyakinan peniaga tempatan ataupun asing untuk melabut di negara kita. Selain itu, ia juga akan membawa kepada peningkatan tahap jenayah di negara kita. Oleh itu, jenayah ini juga boleh menyebabkan orang ramai terbiasa dan sentiasa melakukan jenayah Kuala Putih. Ini kerana kurangnya pemahaman tentang masalah ini, dan jenayah akan menular dengan pantas dalam masyarakat kita. Jenayah Kuala Biru pula sebaliknya biasanya menyebabkan kecederaan badan secara langsung atau pencacatan dan dilakukan secara langsung ke atas mangsa. Jenayah seperti serangan fizikal akan mengakibatkan kecederaan badan secara langsung kepada mangsa jenayah. Selain memerlukan penjenayah hadir secara aktif semasa jenayah dilakukan. Terima kasih. Jenayah Kuala Putih terkini ataupun lebih dikenali sebagai scammer. Scammer kebiasaannya melakukan jenayah mereka seperti membuat penyamaran melalui telefon pintar. Pada kebiasaannya, scammer akan mengaku ataupun memperkenalkan dirinya kepada mangsa sebagai pegawai polis, pegawai mahkamah, pegawai bank dan sebagainya. Scammer juga mengugut mangsa supaya tidak memberitahu kepada sesiapa pun. Scammer juga mendakwa bahawa mangsa ada terlibat dengan pengubahan wang haram, penglibatan dalam kes dadah dan sebagainya. Scammer juga meminta maklumat peribadi daripada mangsa atas kerja-kerja mereka untuk hal-hal tertentu. Mangsa juga diminta oleh scammer untuk memindahkan wang mangsa kepada akaun tertentu, kononnya bagi mengelakkan akaun mangsa dibekukan oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh yang berlaku di Kepala Batas pada 3 Mei 2020, seorang guru wanita mengalami kerugian sebanyak RM138,900 kerana ditipu oleh sedikit scammer yang mana mangsa tersebut yang berumur 50 tahun tersebut menerima panggilan telefon daripada seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di Kedah, yang mana beliau memaklumkan kepada mangsa yang mana mangsa ada tunggakan sebanyak RM15,000 di sebuah syarikat yang didaftarkan atas nama mangsa. Mangsa kemudian menafikan hal tersebut. Kemudian panggilan mangsa disambungkan kepada seorang anggota polis APK Kedah yang memaklumkan mangsa turut terlibat dengan penyeludupan dadah serta pengubahan wang haram.
Panggilan kemudiannya disambungkan kepada seorang inspektor Bukit Aman. Inspektor meminta maklumat akaun bil mangsa dan kemudian sindiket mengugut akan menahan mangsa jika enggan menyerahkan maklumat serta kata laluan bank mangsa. Mangsa yang takut itu lalu menyerahkan maklumat 2 akaun miliknya kepada scammer. Siapakah fraudster? Jom kita mengenal pasti profil fraudster dengan lebih mendalam. Kita pergi kepada maksud fraudster. Fraudster bermaksud jenayah yang dilakukan oleh seorang dengan mencuri duit dengan cara menipu orang ramai. Maksudnya jenayah mencuri duit dengan cara menipu orang ramai. Jadi mereka yang melakukan fraudster ini kebiasaannya mereka yang berada dalam lingkungan 36 tahun dan ke atas. Kerana mereka ini sudah berada dalam sesebuah organisasi tersebut lebih kurang 5 dan 6 tahun ke atas, dan mereka ini mempunyai pengetahuan dalam selok belok dalam menjalankan sesuatu organisasi. Mereka ini juga yang berada dalam lingkungan umum tersebut, mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Yang mana pengetahuan dan pengalaman itu memberikan ataupun memudahkan bagi mereka untuk melakukan jenayah fraudster. Jadi, siapakah yang melakukan fraudster ini? Siapakah mereka? Selalunya mereka yang melakukan fraudster ini adalah mereka yang mempunyai jawatan, mereka yang mempunyai kemampuan, mereka yang dihormati dalam sesebuah organisasi seperti pegawai eksekutif, pengurus sesebuah organisasi dan juga kaki tangan pekerja. Jadi kerana mereka ini dihormati dan mereka ini mempunyai jawatan, mereka ini ada jawatan lah, ada kuasa, mereka fikir mereka boleh melakukan apa sahaja walaupun ianya salah. Dan mereka selalunya mengarahkan kepada pekerja-pekerja mereka untuk mereka ini selalu mengarah kepada pekerjanya untuk melakukannya walaupun ianya salah. Maksudnya walaupun pekerja-pekerja tu tak nak lakukan, tetapi ianya tetap kena lakukan kerana disuruh oleh orang atasan. Tetapi perlu diingat bahawa mereka yang melakukan fraudster ini, orang yang melakukan fraudster dan juga orang yang melakukan rasuah ni, mereka ini bukanlah penjenayah seperti pencuri, perompak dan sebagainya. Tetapi orang yang melakukan fraudster dan rasuah ini adalah mereka yang mereka ini terjerat dalam lingkungan kumpulan yang memang sudah begitu, dalam budaya pekerjaan mereka sebegitu, ataupun dalam pekerjaan mereka ini telah dinormalisasikan budaya-budaya rasuah, fraudster dan sebagainya yang menyalahi undang-undang. Mereka ini, fraudster ini juga adalah mereka yang mempunyai sikap tamak dan kepentingan dirinya sendiri. Jadi seterusnya, apakah punca berlakunya fraudster? Kebiasaannya fraudster ini berlaku kerana kelemahan sistem dalaman. Sebagai contoh, boleh jadi kelemahan kelemahan pemantauan dari segi pihak berkuasa. Selain itu boleh jadi pemberian kuasa kepada individu-individu tertentu. Maksudnya
orang atasan ini melantik ataupun menaikkan jawatan kepada individu-individu tertentu sahaja. Maksudnya mereka memilih orang-orang mereka sahaja untuk memegang jawatan-jawatan tertentu tanpa kelayakan yang sepatutnya. Seterusnya, bagaimana fraudster ini dikesan? Fraudster dikesan kerana didapati adanya aduan-aduan yang dibuat oleh para pekerja di tempat tersebut. Yang akhir sekali, mengapa fraudster ini berlaku? Mengapa fraudster ini dilakukan oleh individu-individu tertentu? Ada dua faktor utama mengapa fraudster ini dilakukan. Dua faktor utama mengapa fraudster ini berlaku. Yang pertama, mereka ini mempunyai ketamakan dalam hati, iaitu sikap tamak, dan mempunyai kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya, dia tahu perkara itu salah di sisi undang-undang, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri, ia lakukan juga sebab ia mempunyai peluang dan jawatan. Yang kedua sama juga sebab dia mempunyai kemampuan. Yang pertama, mereka ini mempunyai kemampuan. Selepas mereka ini mempunyai jawatan, dan selepas mempunyai jawatan, mereka mempunyai kemampuan. Dan selepas kemampuan itu akan timbul peluang untuk mereka melakukan fraudster. Itu sahaja. Contoh kes sebenar jenayah Kuala Putih di dalam dan di luar negara. Okay, kita ambil contoh berkaitan dengan 1MDB, iaitu rasuah 1MDB sebanyak 2.28 bilion pada 20 September 2018. Bekas Perdana Menteri iaitu Najib Abdul Razak turut dikenakan 25 pertuduhan pembicaraan membabitkan dana 2.28 bilion 1MDB. Beliau berdempar dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Bagi kesalahan didakwa dilakukan antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Selain itu, beliau berdepan dengan 21 pertuduhan pengubahan wan haram di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wan Haram. Pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001-AMLA. Pertuduhan ini membabitkan 9 pertuduhan menerima 2.8 bilion, 7 pertuduhan memindahkan 2.19 bilion dan 5 pertuduhan menggunakan 22.65 juta. Pada 26 November 2016, satu operasi yang dinamakan Ospinta telah dimulakan yang mana terdapat dakwaan mengatakan pada tahun 2016 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bekas Perdana Menteri Malaysia telah menggunakan jawatannya dengan mengarahkan Tan Sri Amrin bekas Ketua Audit Negara pada masa itu untuk meminda laporan pengauditan 1MDB bagi tujuan menyembunyikan hasil dapatan pihak Jabatan Audit mengenai penglibatan Datuk Seri Najib dalam skandal penyelewengan 1MDB. Ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan dirinya dan jawatannya dari dilibatkan dalam skandal 1MDB. Pada 12 Disember 2018, Muhammad Najib telah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas satu pertuduhan yang mana beliau telah menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan bagi dirinya sendiri iaitu perlindungan daripada tindakan yang bersikap tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB dengan cara mengambil tindakan mengarahkan laporan akhir pengauditan 1MDB yang sedang disediakan
dipinta sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan dan dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira Wan Negara iaitu PAC. Pada tarikh yang sama juga, Arul iaitu bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat 1MDB juga telah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur di atas satu pertuduhan di mana beliau telah bersubhat dalam perlakuan kesalahan bekas Perdana Menteri itu. Kedua-dua mereka didakwa di bawah Seksyen 23-1 dan 24-1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan mengikut mana yang lebih tinggi jika disabitkan bersalah.